Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran daiman mithlama hamidta bihi nafsak wa ad'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik. Hamdan khalidan ma'a khuludik. Hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik. Fa'a'udhu bika Allahumma an aqula zura au aghsha fujura au akuna bika maghrura. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kamu, Tuhanmu yang menjadikan, yang menciptakan jenis kamu asalnya daripada satu sahaja, seorang, dan dijadikan daripadanya isteri, seorang isteri. Kemudian berkembang biak daripada seorang lelaki dan seorang isteri, terdiri daripada anak-anak laki-laki yang banyak, perempuan yang ramai. Inilah yang terjadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyoal siasat kamu akan setiap nasab keturunan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu memeliharanya ataupun tidak? Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat hampir kepada kamu sekalian. Yang dihormati Presiden Pertubuhan Tamadun dan Kesenian Islam Malaysia, Saudara Muhammad Yusuf Brothers, Masya Allah. Yang dimuliakan Fadilatul Ustaz Al-Munsyid Ustaz Yazid, dan juga kru-kru yang terlibat dalam majlis ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama ke udara bersama dalam mengikuti rancangan ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pengacara majlis sebentar tadi, merangkap Presiden Pertubuhan
tamadun dan kesenian Islam Malaysia. Berkenaan dengan maudhu' yang nak kita bicarakan, kalau tidak secara lengkap pun mungkin secara sederhana saja. Tidaklah terlalu ringkas dan tidaklah terlalu banyak dibicarakan. Disebabkan Al-Faqir bukanlah orang yang layak untuk membicarakan maudhu' ataupun tajuk berkenaan dengan silaturahim. Kerana Al-Faqir sendiri pun tidak dapat menghubungkan silaturahim dengan baik. Sama ada ahli keluarga, masyarakat dan sebagainya. Namun di atas undangan yang sebegini, sedikit sebanyaklah Al-Faqir ingin berkongsi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan berdasarkan kepada perguruan, pembacaan dan sedikit pengalaman. Sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat di surah An-Nisa ayat 1 yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sendiri perkataan al-arham. Al-arham. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalimah al-arham ini? Inilah yang dikatakan tadi sebagai ar-rahim. Bukan ar-rahim itu nama Allah. Ini ar-rahim, pendek aja. Alif, lam, ra, ha, mim, ar-rahim. Dan al-arham iaitu jamak plural daripada perkataan ar-rahim. Ya. Jadi ini merujuk kepada hubungan silaturahim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wa man kana, barang siapa yang telah pun beriman dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dari segi wujudnya, yakin dari segi sifat-sifat mulianya, yakin dengan kebenaran perbuatannya, yakin dengan kebesaran nama-namanya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Wal yaumil akhir, dan mereka juga yakin akan kewujudan hari kiamat sebagaimana diberitakan melalui wahyu dan melalui lidah para nabinya alaihimus salatu wassalam, wa ala nabiyina afdalus salatu wat taslim. Jika yakin mereka, beriman mereka kepada kedua perkara ini saja pun, maka hendaklah falyasil rahimah. Maka orang-orang beriman ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari ini menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim sebagai satu tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu alamat keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada wujudnya hari akhirat. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimah al-arham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, boleh kita lihat juga daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksudkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimu mu'allaqatum bil arshi. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, ar-rahimu, silaturahim, hubungan silaturahim kaum kerabat, daripada datuk sampailah ke cucu, ke cicit, daripada moyang sampailah ke cicit. Hubungan-hubungan mereka ini mu'allaqatum bil arshi. Terpaut dia dengan kebesaran arasy Allah Subhanahu wa taala. Pada zahirnya dia terpaut dari sudut darah dan nasab. Namun pada hakikatnya dia terpaut dengan satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, iaitulah dikatakan sebagai arasy. Makhluk Allah yang paling besar sekali, yang tidak ada tolok bandingannya di kalangan makhluk yang lain, iaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala sejak menjadikan arasy, Allah mencipta satu malaikat untuk tawaf arasy, mengelilingi arasy. Yang pada ketika ini 4 malaikat sedang menanggung arasy. Hamalat, dipanggil malaikat hamalatul arasy. Lalu diperintahkan satu malaikat mengelilingi arasy sampai hari ini. Belum siap lagi. Belum tamat lagi urusan mengelilingi arasy itu. Masih dalam perjalanan lagi. Menunjukkan betapa besarnya arasy sejak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diriwayatkan kepada kita. Dan kemuliaan arasy juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sucinya Al-Quran. Ya. Dalam ayat kursi disebut dan kemuliaan arasy Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang menghubungkan silaturahim, mereka ini juga memuliakan, seolah-olah mereka ini memuliakan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada hubungan baik dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mentadbir arasy-Nya. Malaikat hanya menanggungnya. Tetapi bila mana kita menghubungkan silaturahim dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan mentadbir kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita umpama apa? Umpama orang-orang yang menanggung arasy tadi, iaitu menanggung silaturahim tadi, memeliharanya dengan baik di atas dasar cinta dan kasih kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan terhenti pada hubungan kita sesama manusia saja, tidak. Kerana silaturahim yang pertama yang menghubungkan silaturahim ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan zuriat kepada kita. Allah lah yang pertama menghubungkan silaturahim ini. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan silaturahim, menjadikan kita ni ada nasab, ada pertalian darah, ada suku, kaum, kabilah. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fi'lullah, perbuatan Allah. Tidakkah perbuatan Allah ni mulia? Sebagaimana salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, orang-orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Kerana memuliakan perbuatan Allah, ingin mencontohi perbuatan Allah Subhanahu wa taala sedaya yang mampu. Bagi orang yang menghubungkan silaturahim, mereka juga melakukan infial,
apa yang hasil cahaya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, betapa mulianya kita melakukan amal soleh ini, ya, iaitu menghubungkan silaturahim sesama kaum kerabat kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Bukan kita nak bangga-bangga dengan kaum kerabat kita, nasab keturunan kita. Kalau kita gagal menghubungkan silaturahim, tak guna kita bangga-banggakan mereka. Tetapi sekiranya kita dapat menghubungkan silaturahim bersama dengan mereka, inilah yang akan kita persembahkan amal ini kepada hadrat Allah. Inilah amal saleh yang dituntut dalam agama kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahim adalah suatu perkara yang agung dan kepentingannya sangat besar dan hak-haknya sangat banyak. Hak-hak silaturahim sangat banyak nak kita tunaikan. Dan cukuplah seseorang itu mendapat satu kedudukan yang mulia, maqam yang terpuji, seandainya mereka berjaya menghubungkan silaturahim ini dengan baik, menjaga silaturahim ini dengan baik. Hasilnya apa? Sebab apa mereka dikurniakan maqam dan kedudukan yang mulia? Kerana disebabkan mereka menghubungkan silaturahim, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan dirinya dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka yang memutuskan silaturahim, wal iyazubillah, golongan ini adalah golongan yang memutuskan terus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kamu merasa kamu sudah cukup dikasihi sekiranya kamu melakukan kerosakan di muka bumi? Antaranya kamu memutuskan silaturahim sesama kamu. Golongan ini, kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa laknat ni adalah setinggi-tinggi hukuman datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan terhadap hamba-hambanya yang durhaka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan iblis. Sukar untuk diampuni golongan yang dilaknat. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan dia hidup dalam keadaan yang tidak terbimbing lagi. Akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka, wal iyazubillah. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dengan cara macam mana? Dibutakan mata mereka dan dipekakkan telinga mereka. Mereka tidak mampu lagi untuk mendengar sesuatu yang baik. Sebaliknya mereka akan terdedah kepada perkara-perkara yang jahat. Mereka tidak dapat lagi untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang dilaknat ini. Kerana dibutakan mata mereka. Dibutakan mata hati mereka. Dibutakan pendengaran batin mereka. Maka pada ketika itu, tidaklah dia mendapat petunjuk.
Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 22. Mari sama-sama kita perhatikan. Oleh kerana itulah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk syurga orang-orang yang qati'un, iaitu memutuskan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhuluha fi awali amr ma'as sabiqin bal ba'dal iqab. Tidak juga dimasukkan ke dalam syurga mereka ini setelah orang-orang yang diampuni dimasukkan ke dalam syurga. Orang lain yang telah mendapat pengampunan, mereka diazab di neraka namun ada keimanan di dalam hatinya, lalu mereka ni dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim ini, mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa beratnya dosa qati'ur rahim, iaitu memutuskan silaturahim. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hubungan silaturahim kita bukan sekadar kita yang masih hidup. Bahkan kita masih lagi menghubungkan silaturahim kita dengan kaum kerabat dan saudara mara kita yang telah pun meninggal dunia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pertubuhan kebudayaan Islam dan kesenian Islam ini, melakukan majlis tahlil arwah, doa selamat, majlis salawat, majlis haul, ini semua adalah satu usaha-usaha yang baik dan terpuji, menghubungkan silaturahim tuan-tuan bersama dengan kaum kerabat yang telah pun pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terputus hubungan kita dengan mereka disebabkan terputusnya nyawa, tetapi mereka tetap menjadi ahli keluarga dan saudara mara kita, kaum kerabat kita. Kita sering tak dapat kita hubungi mereka, tak menziarahi mereka. Kita hubungkan diri kita dengan mereka dengan doa-doa. Dengan doa-doa. Dan kita menghubungkan diri kita dengan mereka dengan amalan-amalan soleh yang kita hadiahkan kepada mereka, pahalanya mudah-mudahan. Tuan-tuan, para hadirin, para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkenaan dengan silaturahim ini, kalau kita lihat dalam ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat kenal pasti berlaku hukum. Hukum ni kita dapat istinbat daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi dan hadis-hadis yang diriwayatkan. Tak boleh tidak, maka hukum jadi wajib. Bukan sunat, bukan harus, tetapi adalah kewajiban jadinya. Disebabkan betapa kerasnya ayat tadi amarannya dan betapa tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepentingannya. Maka diistimbatkan hukum ini oleh ulama, menghubungkan silaturahim ini satu kewajiban. Bukan saja satu amal soleh, tetapi ianya adalah satu kewajiban. Silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga satu kewajiban. Silaturahim kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, dengan menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam, ini juga satu kewajiban juga. Dan begitu juga dengan ahli keluarga, satu kewajiban.
Tapi ada di kalangan manusia yang mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memutuskan, ada yang mereka di kalangan mereka yang memutuskan silaturahim dengan menggunakan ilmu agama kononnya. Golongan Wahabi contohnya. Mereka sering memutuskan silaturahim bersama dengan ahli keluarga mereka. Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang berat. Seperti tuduhan kafir, tuduhan sesat bid'ah kepada ahli keluarga mereka. Disebabkan pahaman mereka yang mereka pelajari, pahaman ganjil yang mereka anuti itu. Tidak mewakili pahaman majoriti ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan mudah mereka menghukum ahli keluarga mereka. Di situ telah berlaku satu maksiat yang besar, iaitu memutuskan silaturahim. Jadi mari sama-sama kita berhati-hati daripada ajaran yang sangat-sangat mengelirukan ini, demi menyelamatkan hubungan silaturahim bersama ahli keluarga, saudara mara kaum kerabat kita. Moga Allah pelihara kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, disebutkan silaturahim ini termasuklah kaum kerabat, saudara adik-beradik, hubungan nasab, datuk-datuk saudara kita, ya, datuk-datuk sepupu kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik kita dan anak-anak pakcik kita, anak-anak makcik kita, sepupu kita, dan juga anak-anak kepada makcik-makcik kita lah. Mana tadi? Sekali. Anak pada ke pakcik, anak pada makcik kita. Sepupu kita sebelah bapa, sepupu kita sebelah ibu. Itu juga termasuk orang-orang yang mempunyai hak untuk kita bersilaturahim dengan mereka. Pertama sekali tuan-tuan para hadirin semula, amalan silaturahim ini pertama sekali ialah afsyus salam. Afsyus salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsyus salam, wasilul arham, wa qumu bil lail, wan nasu niyam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapkan salam. Seterusnya, dengan ucapan itu, wasilul arham, maka hubungkan silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun pada waktu malam, qumu bil lail, wan nasu niyam, dalam keadaan kebanyakan manusia pada ketika itu sedang tidur, iaitu melakukan ibadah. Paling kurang pun bangun malam ni, bangun, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar banyak-banyak, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling asas. Sekiranya dapat kita lakukan ibadah-ibadah lain, itu taufik daripada Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Tuan-tuan para hadirin, pertama mengucapkan salam. Seringlah kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian yang kedua ialah menziarahi, ziarah kaum kerabat kita ini. Kalau tak boleh ziarah secara jasadi pun, ziarahlah secara maya, menelefon, secara online pun boleh ziarah sekarang ni. Hadiah pun boleh bagi secara online dah sekarang ni. Sekali dengan ziarah lah tu. Maknanya boleh kita amalkan. Dengan niat untuk ziarah. Aku ziarah saudaraku ini, ya Allah, kerana engkau suka, ya Allah. Untuk Allah suka. Itu saja. Bukan untuk lain. Kerana ada juga di kalangan saudara di ziarah, ada muslihat dia. Muslihat duniawi. Maka amalan ini batal. Elok amalnya amal soleh, nampak zahirnya. Tapi niatnya ada niat duniawi. Untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan nafsunya, untuk kepentingan perniagaannya, suaka politiknya contohnya.
Memang kita nampak cantik hubungan bagi salam, ziarah, tapi ada niat. Inilah kita berhajat kepada ilmu tasawuf untuk membersihkan tujuan-tujuan kita supaya tidak ada muslihat duniawi di sebalik amal saleh yang kita lakukan. Kita tukarlah kita punya lafaz niat kita. Sebelum ni kita lafaz niat kerana Allah. Hari ni kita tukar lafaz niat kita untuk Allah suka. Usalli lillahi ta'ala, sahaja aku salat lillahi ta'ala, untuk Allah suka. Inilah niat orang-orang sufi. Mereka ingin Allah suka. Mereka mahu capai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana tercapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mencapai segala-galanya. Apalagi yang mahu yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niat kita menghala ke situ. Maka insya-Allah apa jua amalan yang kita lakukan akan menjadi amal yang saleh. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, samping ziarah, kita juga menawarkan bantuan pertolongan. Ada apa-apa boleh tolong. Apa yang masalah, ada masalah. Kadang-kadang dia orang, saudara mara kita tak nak cerita dengan kita masalah-masalah dia. Tapi cuba kita buka pintu supaya dia dapat menceritakan masalah. Ada masalah ke? Ceritalah sikit. Ni ramai orang yang tak mampu nak buat. Sebab apa? Sebab aku nak buka cerita dengan masalah dia, masalah aku pun tak selesai lagi. Macam mana ni? Ini halangan-halangan inilah kata waswas syaitan tadi. Dia kata waswas, syaitan mewaswas gitu. Nak dengar masalah dia, masalah keluarga saya pun banyak yang nak dengar masalah. Jadi kita membuka itu, kita kena supaya datang kelegaan kepada mereka, kembalikan dengan jalan kita membuka peluang mereka menceritakan masalah mereka pada kita. Kita akan dapat menasihati mereka, berkongsi cara-cara yang lebih saleh untuk menyelesaikan masalah. Mana dah tahu dia tak tahu cara, kita ada cara, kita boleh tunjuk jalan. Kalau kita tak tunjuk jalan, barangkali dia ikut jalan syaitan. Menyelesaikan masalah dengan jalan syaitan. Bukan selesai masalah, bahkan bertambah lagi masalah. Jadi kedatangan kita seolah-olah datang cahaya, jadilah kita seolah-olah cahaya bagi mereka. Itu sebab bila kita ambil wuduk tu tuan-tuan, berwuduk contohnya, kita berdoa, Allahumma ja'alni nura. Allahumma ja'alni nura. Ini doa Nabi SAW. Nabi SAW adalah hadis yang direwatkan oleh Zakwan. Yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku nur. Jadikan aku cahaya, ya Allah. Maka sungguh Nabi SAW itu sifat dia. Jadi sifat bukan dia tu cahaya, tidak. Tapi sifat itu bercahaya. Bahkan mengatasi sifat cahaya sampai peringkat bila matahari menyinari tubuh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak terbit bayang-bayang daripada jasadnya. Disebabkan sifat dia sudah cahaya. Dan kita berwuduk itu juga adalah usaha ikhtiar kita menjadikan seluruh anggota kita, tubuh kita ini, zahiran batinan, zahir dan batinnya agar jadi cahaya. Wajah zahir batin cahaya, tangan zahir batin cahaya, kepala fikiran kita zahir batin cahaya, telinga kita zahir batinnya cahaya, ucapan-ucapan kita zahir batinnya cahaya, tangan kita memegang tanggungjawab zahir batinnya cahaya, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang mulia zahir batinnya cahaya. Dan ini adalah yang agar kita bertemu dengan mereka, mereka mendapat cahaya hidayah, jauh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sabab kita ingin beramal soleh dengan silaturahim. Tuan-tuan para hadirin, begitu juga di samping menyampaikan nasihat, kita melakukan mesyuarat. Melakukan mesyuarat ini adalah juga agenda silaturahim sebenarnya. Bukan sekadar untuk kita menghasilkan keputusan-keputusan. Bahkan silaturahim akan berlaku bila kita melakukan mesyuarat, perbincangan dengan
dengan cara yang teratur. Kemudian antara praktikal silaturahim tuan-tuan ialah watalaqatil wajhi. Dengan mempamerkan muka yang manis, muka yang disenangi. Jangan kita ziarah muka masam aja, muka pahit aja, muka ketat aja. Ini tak jadi, tidak tahu ataupun tidak sempurna amal tu. Sebaliknya berziarah dengan keadaan muka yang manis, senyum dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang tak biasa nak senyum ni, nak ziarah silaturahim kena senyum. Kena senyum selalu. Tak apalah sakit-sakit pipi senyum tak apa. Kadang-kadang kan. Jadi makruh kita menunjukkan muka yang susah kita, muka yang kasihan, muka seplosin tunjuk. Makruh. Sebab apa? Dia menambahkan lagi gusannya orang-orang yang kita ziarah. Baik. Watibil kalimah. Kemudian seterusnya apa tuan-tuan? Dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik. Ya. Perkataan-perkataan yang menyenangi orang mendengarnya. Ya. Sudah tentulah perkataan itu dihiasi dengan doa-doa. Moga-moga kita semua dipermudahkan. Moga-moga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan. Kalau dapat dibacakan tafsir Quran, dapat bacakan terjemahan hadis, itu lagi cantik. Muafik dia dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, wa musyarakata fil afrah wal ahzan. Dan kita berkongsi pula, bila kita menziarah itu, kita berkongsi pula kesedihan dan juga kegembiraan. Mula-mula kita kongsi kegembiraan, ya. Tetapi jangan lupa kita berkongsi juga sedikit kesedihan yang ada. Sebab kan ada kematian ibu dan ayah sebelum ini. Jadi kita berkongsi dengan damai. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, bila kita melakukan amalan ziarah silaturahim ini, hendaklah kita menutup akan kelemahan-kelemahan orang yang kita ziarah tadi. Jangan pula sudah habis ziarah, kita pergi ke tempat ziarah yang lain, kita cerita pula kelemahan dan keburukan orang yang kita ziarah sebentar tadi. Ataupun kita pulang ke rumah, kita cerita pula ke kelemahan-kelemahan orang yang kita ziarah. Ini haram. Tak boleh. Hendaklah kita menundukkan pandangan kita kepada orang-orang yang kita ziarahi. Dan kita menutup keaiban mereka. InsyaAllah dengan cara begitu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup keaiban kita di hari kiamat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu dua lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan betapa pentingnya hubungan silaturahim sesama kita yang masih hidup ataupun sesama kita yang telah pun yang masih hidup dan yang meninggal dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tidaklah orang-orang yang menghubungkan silaturahim itu orang yang mukafi, berasa cukup dengan apa yang ada. Tak perlulah hubungkan silaturahim, memang dia anak saya, memang dia cucu saya, memang dia tak putus. Tak, bukan begitu. Tetapi apa yang dimaksudkan orang yang menghubungkan silaturahim itu, bila berlaku putus maka dihubungkan. Al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Maka silaturahim ini mudah terputus. Mungkin disebabkan lidah, disebabkan perbuatan, disebabkan ideologi, disebabkan harta benda, harta pusaka dan sebagainya. Mudah sangat terputus. Kerana apa? Kerana itulah ini adalah kerja kecenderungan nafsu,
was-was syaitan, putus. Maka jadilah kita orang yang wasil. Orang yang wasil. Orang yang wasil ni dua lah keadaan dia. Pertama, orang yang wasil, mereka yang sampai, yang menghubungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah orang yang wasil, ialah bila berlaku putusnya silaturahim, maka dia yang orang yang pergi maju ke hadapan menghubungkan silaturahim. Ya. Selama ni dah tak pernah ada WhatsApp group adik-beradik. Buat WhatsApp group. Ni bina balik semula. Tak ada WhatsApp group sepupu. Ada, diadakan. Tak ada WhatsApp group makcik pakcik. Diadakan. Akhirnya terhubunglah silaturahim. Jadi tuan-tuan para hadirin, ini yang dikatakan Nabi sebagai al-wasil tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana darjat hadis ini hasan, dikatakan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sadaqatu 'alal miskina sadaqatun. Wa hiya 'ala dzir rahimi thintani sadaqatun wislatun. Wasilah. Satu sedekah ke atas orang miskin itu adalah satu sedekah. Tetapi satu sedekah ke atas seorang ahli keluarga kita tu, dia jadi dua sedekah. Faham tak tuan-tuan? Satu sedekah pada orang miskin tetap jadi satu sedekah. Tapi kalau kita sedekah pada ahli keluarga nasab keturunan kita, ya, satu sedekah tadi digandakan jadi dua sedekah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan silaturahim. Hubungan itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa kalau tidak ada keuzuran, maka wajib kita ziarah saudara mara kita. Kalau tak ada keuzuran, tak ada halangan, tak ada kekangan dalam urusan harian kita, maka datang, turut, jatuh, wajib kita menziarahi saudara mara, ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Sebab peringkat begitu sekali. Jangan sekali-kali kita, kalau kita tidak ada kekangan, kita meninggalkan amalan ziarah ni tanpa uzur. Jadi perhatikanlah jadual-jadual kita. Kita merancang awal jadual kita. Jadual ziarah adik-beradik, kita kena rancang awal-awal, tuan-tuan. Jangan last minute nak buat kudui baru nak, ataupun nak nikah baru nak ziarah, ataupun dah kematian baru ziarah. Ini tak ada perancangan. Jadi kita seorang orang yang nak beramal soleh, kita ada perancangan. Seperti mana kita nak menunaikan solat, kita ada persediaan sebelum solat. Dengan solat, dengan azan, dengan persiapan, dengan wudu, dengan membersihkan, dengan tahara, dengan amalan sunat yang lain, dengan istighfar, baru kita solat. Mana persediaan dia banyak. Demikian dengan amal soleh silaturahim ni. Mulai hari ni kita adakan jadual setahun kita buat sekali. Program tahunan ziarah ahli keluarga. Makcik kita yang dah lama kita tak ziarah, semakin hari semakin tua, dimakan usia. Janganlah sampai beliau dah wafat barulah kita ziarah dia. Jadi ini tidak sempurna amal soleh kita berhubung dengan silaturahim tadi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada kekangan seperti jauhnya tempat tinggal yang menghubungkan kita dengan mereka, maka di sana ada kelonggaran untuk kita menangguhkan ziarah dengan mereka. Jadi itu sebablah zaman dulu, datuk-datuk kita dulu, mereka kalau nak berbesan tak jauh keliling kampung tu je. Sebab apa? Sebab mereka pandang jauh.
mudah untuk akan datang kita silaturahim. Hari seorang Kelantan, seorang Johor, seorang Perlis, pula Perlis. Kan? Lepas tu seorang pula ke Sabah. Kan payah kita nak silaturahim. Dia orang tua kita dulu tu. Tak apalah, sepupu-sepupu lah. Akan asalkan tak jauh. Jadi itulah perancangan orang-orang dulu. Tapi sekarang ni tak dapat dah. Semua dah berlungguk ke Selangor KL ni. Nak silaturahim jam, jalan jam. Baik. Jadi ini adalah kekangan-kekangan yang membolehkan kita rukhsah. Dan apa yang penting tadi tu ialah perancangan awal kita. Perancangan awal. Contoh kita nak buat Maulid Nabi contohnya. Nak buat Maulid Nabi besar-besaran. Sebulan sebelum tu dah merancang dah. Kalau kita terlibat dengan program Darul Masri contoh, sebulan sebelum tu dah datang dah. Bagi idea ke, bagi barang ke, bagi apa sumbangan ke untuk jayakan majlis macam tu. Jadi tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepentingan silaturahim ni. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, satu hadis yang disebutkan oleh disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan silaturahim. Turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah. Tiba-tiba urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia silaturahim. Nah, ada hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Tu'allimu ta'allamu min ansabikum. Hendaklah kamu tahu silsilah keluarga kamu. Kamu nasab siapa? Ma yasilu bihi arhamakum. Ini bila kamu tahu silaturahim ni amal, ilmu dia ialah ilmu nasab. Ilmu nasab kita kena pegang. Ya, macam apa ni? Mak kita macam datuk nenek kita, tanya nasab dia tahu. Sebab ini penting untuk sebagai alat untuk kita hubungkan silaturahim. Jadi ilmu nasab ni ilmu alat untuk amal silaturahim. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW belajar ilmu nasab ni. Buatkan silsilah, rajah dia. Dan ceritakan pada anak-anak kita. Fa inna silaturahimi mahabbah. Sesungguhnya dengan adanya alat nasab, ada alat ilmu nasab ini dapat menghasilkan mahabbah silaturahim di kalangan kita. Dan mudahlah dakwah kita. Mudahlah kita menyebarkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala taufikkan kepada, dan mudahlah untuk kita berkongsi-kongsi rezeki yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil ahli masrah wa fil mali man sa'ahu fil athari. Dan juga bolehlah kita meluahkan rasa di antara satu sama lain dengan keadaan yang harmoni. Ini kata Nabi SAW, pentingnya kita mengetahui ilmu nasab kerana ia akan menghidupkan silaturahim dan menerbitkan mahabbah. Ini mahabbah yang paling tinggi, tuan-tuan. Ya? Kalau sudah sampai peringkat mahabbah, cinta bersama ahli keluarga, ya, ia akan membawa kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang suka diperluaskan rezekinya, dipermudahkan rezekinya, dan juga dipermudahkan segala urusannya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Ini juga jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, Nabi diziarahi oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Anas bin Malik, seperti biasalah, dia adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguruskan keperluan-keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Tetapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sakit kering, Anas bin Malik mendatangi Nabi SAW. Lantas Nabi SAW jangan lagi stop, jangan
Lebih lagi. Arhamakum, arhamakum. Pergi utamakan kaum keluarga kamu. Silaturahim dengan keluarga kamu. InsyaAllah dengan sebab itu penyakit ini akan diringankan oleh Allah. Macam mana kan tak masuk akal lah macam ni. Macam mana saya sakit, kamu hubungi silaturahim, sakit saya boleh sembuh. Tapi itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sebaik saja Anas bin Malik kembali pada ahli keluarga dia dan dia menghubungkan silaturahim dengan ahli keluarga dia, menziarahi, beri hadiah, beri senyuman, beri nasihat, beri dan bersangka baik dan sebagainya, maka lama kelamaan Nabi SAW sembuh daripada penyakit dia. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Sunannya dengan darajat hasan. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu untuk kita bicarakan tentang silaturahim ini. Janganlah disebabkan oleh faktor-faktor duniawi, ideologi politik, faktor-faktor dosa-dosa yang telah dihukum. Contohnya, ahli keluarga kita yang pernah dihukum disebabkan kesilapan mereka, melanggar undang-undang. Mereka telah dihukum, mereka telah dibebaskan. Janganlah disebabkan itu, kita tidak ada hubungan lagi dengan dia. Kerana kalau kita mengisytiharkan, kita tiada lagi hubungan ahli keluarga dengan saudara kita yang tidak bernasib baik itu, kita bimbang, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyazu billah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan ahli keluarga kita dan kaum kerabat kita, datuk nenek kita daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digolongkan kita dalam golongan orang-orang yang terlibat ataupun orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal wasilina li arhamina wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.